menari sudah, menyanyi sudah, bersenam sudah. Semua dibuat. Belum lagi cuci tanam lagi. Cangkul semua kan. Okey, kita nak bawa ke dalam konteks yang lebih bermakna tentang kesihatan ni. Menjaga kesihatan untuk warga emas, kita nak bersama dengan Dr. Hakimah Salihuddin. Dia merupakan pakar perubatan geriatrik dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Assalamualaikum doktor. Hari ini semua baju merah Ya. Semangat membara. Ya, betul. Sesuai dengan tema sambutan warga emas iaitu merealisasikan janji hak asasi manusia untuk warga emas merentas generasi. Sadaqallahul-azim. Kita realisasikan dia hari ini. Kita update Fitri dengan Fariha tadi kan, bersama-sama dengan warga emas main tamping bowling. Sebenarnya sistem dia. Sokongan tu penting kan, bila kita dah berusia dan sebagainya. Okey, doktor, kita nak bicara berkenaan dengan menjaga kesihatan. Kesihatan ni banyak. Fizikal, mental kita kan, itu semua perlu menjaga dengan rapi lah bila kita dah bertingkat usia. Tapi semua saya nak tanya doktor, apa sebenarnya perkara yang bila kita tahu semakin kita meningkat usia kita akan berubah, kan? Semua ketahanan pemikiran semua berubah. Apa yang paling penting sebenarnya yang kita perlu beri perhatian? Kerana kita di bapa dan kita juga akan tua nanti. Okay, sebenarnya kan kita tak boleh cakap apa yang sangat penting ataupun apa yang lebih penting. Kita kena ambil semua tu secara holistik. Kena sikit-sikit macam tu. Okay, so kalau kita nak cakap pasal kesihatan fizikal ya, dia bergantung juga kepada kesihatan mental kita. Contohnya kalau kita sering kemurungan, dia akan efek pada kita punya kesihatan fizikal juga. Dan kesihatan fizikal ni juga akan efek kepada kita punya kesihatan kognitif, iaitu ingatan. Ya, dan semua kesihatan ni juga bergantung kepada kesihatan sosial. Kesihatan sosial macam tadi itulah kesihatan sosial. Kita panggil social health lah. Dan ingat juga semua kesihatan ni banyak, dia juga bergantung kepada financial health. Kesihatan financial, kewangan ya, untuk kita masa depan kita. Yelah, semangat tu membara tapi kewangan tak mengizinkan. So daripada muda kena fikir ni. Jadi sebelum masuk ke fasa yang dinamakan warga emas ni, mungkin orang tu pun dah kena buat satu plan ya. Kena nampak jelas lah, jangan hidup di alam memang khayalan tu kan. Supaya dia berpijak di alam nyata dan menambah ilmu untuk masuk ke satu fasa yang mencabar. So dari segi fizikal ya, kita kena tahulah fisiologi badan kita ya. Contohnya kita punya tulang, kepadatan tulang kita akan makin merosot sejak umur 30 tahun. Otot kita makin mengecut sejak umur 40 tahun dah start. So kita jangan start exercise bila dah umur 60 tahun. Kita kena start daripada awal. 30 tahun dah start exercise. Lepas tu macam long life learning, lifelong learning kan, macam University of Third Age tadi tu kan. So dan bersosial lah sesama kita lah. Maksudnya kita ni, kita jangan tunggu kita dah tua, dah ada simptom tua, berubah baru nak ni kan. Maksudnya persediaan tu kena lebih awal. Okey, macam kita ni dah berapa? Umur cik berapa? 30 berapa? 30. Menafikan awak suka menafikan Okey, kalau misalnya umur dah 40. So orang kata hidup bermula pada usia 40. Okey. Bagaimana doktor saranan macam sepatutnya umur 40 tu apa yang sebenarnya yang kita perlu lakukanlah untuk persediaan kita hari tua ni? So dari sejak umur 40, yang pertama kali Kementerian Kesihatan minta kita untuk screen. Kita kena screen penyakit kita. Itu paling penting sebab kita sihat lagi, bekerja dengan kuat lah. Kadang-kadang tidur pukul 12 malam, tak exercise, makan pun apa yang sempat kita grab. Sebab tu yang penting screening. Kita kena tengok kita ada kencing manis ke tak, darah tinggi ke tak kan. Ada orang yang ada family ada risiko tulang rapuh. Semua tu kena screen. Bila kita screen, kita bersedia, kita lebih bersedia. Okay? And then daripada umur 40 tu lah kita kena dah start menyimpan untuk hari tua. Menyimpan duit semua tu kan, untuk hari tua lah. Dan lagi satu, social. Dari segi social lah kita dah kena start fikir mana kelab yang kita nak join. Kita kena ada hobi. Dah start ada hobi sendiri sejak umur 40. Jangan tumpukan pada kerja. Nanti bila dah pejam celik umur 60 dah retire, kita tak ada hobi. Itu yang bila start tak ada hobi, tak ada kehidupan luar, kita punya pemikiran akan merosot dan senang dapat demensia pada waktu itu. Lupa. Itulah dia. Kadang-kadang kekosongan, kesepian kan, ataupun takdir yang agak mencabar dalam hidup dia boleh mungkin mengubah daripada seorang yang ceria kepada ni. Jadi bila berdepan dengan cabaran ni, sebab bila masuk usia tertentu memang terpaksa berdepan dengan orang yang tersayang, kemudian perubahan dalam kehidupan. Jadi macam mana, apa yang perlu pil yang perlu ada untuk menguatkan semua itu. Ya, kehidupan sosial kita kena kuat. Kehidupan sosial, kehidupan spiritual. Lebih
pemikiran spiritual lah. Sebab kesihatan mental ni sekarang banyak kajian yang terbaru dan mengatakan spiritual sebenarnya adalah sebahagian daripada kesihatan mental. Kan kalau kita kurang mood, asyik sedih sahaja kan. Satu sosial, kehidupan sosial lah, macam ada kelab sendiri, ada hobi sendiri, ada benda yang kita suka buat. Perkara-perkara tu akan membantu kita untuk macam bounce back daripada kita kehilangan semua tu kan. Baik, kita kena tahu juga bahawa Malaysia ini sedang menuju ke status negara tua pada tahun 2030. Jam celik nanti dah sekejap je kan. Maksud peratusan ketika itu pun dah 15%. Lebih 15%. Betul. Bagaimana kita melihat kita sebagai masyarakat? Macam kita kan banyak legasi kan. Macam kita ni sekarang ni bagaimana peranan kita sebagai masyarakat untuk menyokong warga emas ini. Dari segi macam tadi kata sosial penting kan, tapi kesihatan penting. Semua secara holistik. Itu yang pentingnya bila kita cakap pasal tema Hari Warga Emas, merentas generasi. So merentas generasi. So daripada kecil, anak-anak, cucu-cucu tu kita kena biasakan dia berborak dengan nenek. Kan, yang kita yang bekerja ni berborak juga dengan ibu bapa, jangan biarkan mereka keseorangan, semua itulah. Bila kita ada aktiviti, jemput mereka sekali. So contohnya lah kan, kelab warga emas ni selalunya warga emas je. Apa kata kita buat kelab warga emas setahun sekali campur dengan kelab memancing umur 30-40 tahun. So kononnya fishing club X, kelab warga emas Shah Alam kononnya. Kan. So bila ada intergenerasi macam tu, kita pun belajar pasal warga emas, dan warga emas juga rasa seronok lah sebab ada kawan-kawan yang lain. So bila ini penting ya, sebab bila sahabat-sahabat mereka pergi kan, mereka makin berusia, ada sahabat-sahabat yang baik yang pergi, mereka ada lagi kawan-kawan yang muda. Yang mereka boleh berborak lagi kan, meneruskan kehidupan lah. Jadi macam mana bisa masuk certain usia ni, orang nak ataupun lingkungan ataupun circle yang mendamaikan, yang tak lagi toksik, keberanian untuk memilih supaya untuk menjaga kesihatan kognitif semua tu, emosi, perlu mendapatkan satu circle yang betul-betul membawa dia kepada kedamaian dan bukan lagi dia rasa tertekan dan sebagainya. Saya setuju tu. Sejak umur 40 ni bila kita kena start, kita kata analisa kawan-kawan kita, dan kesihatan mental tu penting. Kita start daripada umur 40 tahun lah. Mereka yang mengalami depresi, kita akan nak tahu dia adalah berisiko untuk mendapat demensia, dia mendapat nyanyuk. Dan memulai daripada depresi, anxiety, cepat risau, semua ni kan, bila dia dah berumur nanti, risiko untuk dapat demensia tu lagi tinggi. Kalau demensia ni doktor, dia ada peringkat-peringkat kan? Betul. Kalau misalnya peringkat pertama tu, maknanya bagaimana kita untuk handle keadaan tu? So demensia ni peringkat awal dia, kita boleh nampak dengan dia cara dia lupa. Dia banyak-banyak lupa. Lepas tu bila kita tanya, dia tak boleh nak recall balik. Dia tak boleh nak cakap balik. Contohnya kalau kita hilang kunci, tapi petang tu kita rasa kita ingat balik kat mana tempat tu. Itu bukan demensia lah. Itu just forgetfulness yang seiring dengan usia. Ya. Kalau peringkat awal yang paling penting ialah pemakanan. Ya, pemakanan jangan makan yang berminyak-minyak. Kena makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang sihat lah. Nugget tu bukan protein yang sihat. Protein sihat tu ikan, daging yang benda-benda yang bukan diproses lah, itu paling penting. Dengan kita teruskan kita punya kognitif, punya exercise lah, exercise kognitif. Contohnya kita buat puzzle, sudoku. Sebab kadang-kadang bila dah tua macam dah tua dah, malas dah nak keluar, kan. Itu kena ubah lah kan. Ya, kena ubah. Dia banyak kita lakukan ya untuk mendapatkan pada usia sekian ada pencapaian lah. Pencapaian itu bukan maksud dia nak tunjuk pada orang, tapi lebih kepada kepuasan diri sendiri. Kita pun aware tau. Kita aware sendirilah daripada usia 30-40 tu sebenarnya umur pertengahan tu yang penting. Takut pula dengan 40 ni. Mungkin nasihat doktor sedikit. Okay, so kita untuk akhir kata lah ya, untuk Hari Warga Emas ni kita kekal cergas ya. Dan untuk kekal cergas ni kita tak boleh perseorangan. Kena ada sahabat-sahabat, teman-teman untuk meninggikan motivasi kita. Okay, and then pemakanan sihat tu penting. Dan yang paling penting ialah screening. Kita tengok walaupun kita tak sihat, walaupun kita rasa kita sihat, kita kena cek kekuatan otot kita macam mana, kekuatan tulang macam mana, ada darah tinggi tak, ada kencing manis tak. Ini penting untuk kita mengelakkan penyakit. Baik, terima kasih pada Dr. Hakimah Salihuddin, pakar perubatan geriatrik Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM, berkongsi tentang motivasi untuk rasa tenang, damai dan juga masih kuat kena emosi dalam menghadapi hari tua yang mencabar.